Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Pertama sekali diucapkan selamat bersama pada malam ini melalui page Az-Zuha Travel and Tours dalam siri sedikit perkongsian dan juga orang kata apa ni, perbincangan santai ilmiah. Kita taklah nama perbincangan ilmiah sangat kerana kita lebih pada santai. Kita ambil masa sikit antara maghrib dengan isyak ni untuk kita berkongsi dalam masa yang ada ini apa-apa yang boleh kita kongsikan untuk kita dapat manfaat bersama. Sebagaimana yang telah pun diedarkan dalam page ini, pihak Az-Zuha Travel and Tours melalui teman-teman daripada pembimbing umrah Az-Zuha ataupun dinamakan sebagai PUAZ akan mengongsikan atau akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan perkongsian yang bermanfaat lah insya-Allah pada setiap malam. Kalau malam semalam bersama dengan Fadil Ustaz Radhi Abu Bakar, malam ni insya-Allah bersama saya, dan insya-Allah malam seterusnya bersama Ustaz Hamim, dan insya-Allah kita cuba ataklah macam mana kita maklum dalam keadaan kita berada dalam kawalan pergerakan ini, mungkin yang biasa pada setiap malam pergi ke masjid, pergi ke surau untuk mengikuti kuliah maghrib dan sebagainya, tetapi akibat daripada musibah yang sedang melanda ini, kita diminta untuk terus berada di rumah. Kita tak dapatlah pergi kuliah tu, maka insya-Allah lah pihak kami di Az-Zuha Travel and Tours ingin untuk turut berkongsi lah pada malam-malam ini untuk kita dapat sikit manfaat dan perkongsian yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini akan memberikan keberkatan dan juga manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke page ini. Selamat datang kepada perkongsian santai ilmiah ini, ilmiah santai pada malam ini bersama saya, Hazwan Shahniza bin Hanif, PUAS anda, pembimbing umrah Az-Zuha. Ustaz Aiman, waalaikumsalam Ustaz. Kita insya-Allah baru nak mula, dan insya-Allah perkongsian kita santai lah, makna siapa-siapa yang nak bagi komen, nak tanya soalan, kita boleh tanyalah. Tak nak jawab tu tengok keadaan. Ramai tuk-tuk guru yang duk tengok sama ni. Kalau kata ada soalan saya tak boleh jawab, bagi kat tuk-tuk guru hak duk ikuti kita ni pekat-pekat jawab lah. Nak beri pandangan, nak orang kata apa ni, nak berkongsi pun boleh, insya-Allah. Okey. Saya pun tak mau ambil masa panjang. InsyaAllah kurang lebih beberapa minit sajalah kita punya perkongsian pada malam ni. Kita akan kongsi sikit lah berkaitan dengan tajuk yang dikemukakan di page itu, iaitu berkaitan dengan peristiwa Sya'ban. Kita tahu bahawasanya kita sudah pun melangkah ke bulan Sya'ban. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita dalam bulan Sya'ban ini, berikan keberkatan kepada kita bulan Rejab yang lepas, dan juga waballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan tak berapa hari lagi insya-Allah. Bila sebut tentang orang kata apa ni, peristiwa Sya'ban ini, tentu banyaklah peristiwa di dalamnya. Kalau dalam konteks zaman Rasulullah SAW, tentulah di sana banyak benda-benda yang berlaku. Cuma apa yang kita nak bincangkan secara ringkas pada malam ini, salah satu daripada peristiwa yang besar yang memberikan orang kata banyak pengajaran kepada kita, ibrah kepada kita, iaitu yang dinamakan peristiwa tahwil qiblah, perpindahan qiblat. Saya nak mulakan perbincangan pada malam ini dengan sepotong ayat Quran. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya
rumah pertama, rumah Allah yang pertama dijadikan sebagai kiblat, diletakkan sebagai kiblat bagi manusia itu adalah di Makkah ataupun di Mekah. Ini menunjukkan bahawasanya Mekah dipilih oleh Allah SWT sebagai tanah yang suci dan dijadikan sebagai tempat diletakkan Ka'batul Musyarrafah di sana, dan diminta kepada umat dunia dan umat manusia untuk mengarah ke sana dalam beribadah. Dan disebutkan oleh para ulama antaranya Al-Qurtubi dan lain-lain menyebutkan bahawasanya secara sepakat para ulama Ka'batul Musyarrafah merupakan kiblat yang pertama kepada seluruh umat manusia secara itlaq. Namun begitu, setelah daripada itu barulah dibina satu lagi tempat suci, iaitu dinamakan sebagai Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang bertempat di Palestin. Cuma apa yang kita nak bincangkan atau kita sebutkan di sini, dua-dua ini adalah tanah suci, namun begitu Baitullahil Ka'bah merupakan tempat yang pertama, tempat yang awal dibina ataupun dijadikan sebagai tempat ittijah ataupun tempat menghadap bagi umat manusia dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun peristiwa berkaitan dengan siapa yang mula bina, adakah Nabi Adam alaihi salam, adakah di sana yang sebahagian pandangan mengatakan malaikat dan sebagainya, itu tidak kita bahaskan pada ketika ini. Ataupun Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut dalam Al-Quran dan sebagainya, itu perbahasan yang panjang. Apa yang kita sebutkan di sini adalah sebagaimana kita maklum, Nabi SAW bila dibangkitkan di Mekah, beribadatnya umat Islam diarahkan ke arah Kaabah kerana itu merupakan kiblat bagi umat Islam. Ya, walaupun orang kata mereka solat pada ketika itu tidaklah ada lagi pensyariatan yang khusus pada peringkat awal kepada umat Nabi Muhammad SAW, cuma mereka melaksanakan ibadat solat itu dalam orang kata berdasarkan syariat sebelumnya. Namun begitu, setelah berlakunya Isra dan Mi'raj, sebagaimana kita maklum, umat Islam telah pun disyariatkan untuk solat 5 waktu, dan di solat 5 waktu ini salah satu syaratnya adalah salah satu syaratnya mestilah menghadap kiblat. Maka kiblat itu pada ketika itu adalah ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Namun begitu, setelah daripada berlakunya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawasanya setelah 13 tahun baginda Nabi berada di Mekah dengan pelbagai cabaran dan dugaan yang baginda dan para sahabat hadapi di Mekah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan kepada baginda Nabi dan juga para sahabat untuk berhijrah ke satu tempat yang baru ataupun tempat yang dijadikan sebagai pusat dakwah Islamiah yang baru ataupun negara umat Islam yang baru, iaitu di Yathrib ataupun kemudiannya dinamakan sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Maka apabila berada di sana, kita maklum bersama, apabila berada di sana banyak perkara-perkara baru yang berlaku kepada umat Islam. Antaranya adalah peristiwa yang kita nak bincangkan di sini, iaitu berkaitan dengan diarahkan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat untuk solat mengarah ataupun menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kita maklum bersama bahawasanya pada peringkat awal orang kata semua menghadap ke arah Kaabah, tapi bila mula berhijrah, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada semua umat Islam untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Terima kasih pada yang mengikuti. Terima kasih. Okey, terima kasih Hafiz Abu Fatih Al-Qayyim, Ustaz Abu Ramadan, insya-Allah. Terima kasih semua yang hadir. Puan Nurizam, Hidup Ibadat. Selamat datang. Puan Siti Nur Syuhada. Okey. Selamat datang. Okay, salam kat suami. Okey, insya-Allah. Sambung balik. Kita sebut tadi bahawasanya apabila mereka sudah berada di Madinah, Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW dan juga umat Islam untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka sebagai seorang hamba Allah SWT, Nabi dan para sahabat taat kepada perintah berkenaan, mereka pun solatlah ke arah Baitul Maqdis. Yang mana antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, hikmah diarahkan ke arah Baitul Maqdis antaranya adalah untuk memujuk hati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada ketika itu. Sebagaimana yang kita maklum bersama, di Madinah ada 3 kabilah besar Yahudi yang menempati Madinah.
ataupun duduk di Madinah. Itu satu dinamakan Bani Qainuqa, ada yang dinamakan sebagai Bani An-Nadir, dan yang ketiga Bani Quraizah. Ketiga-tiga ini adalah Yahudi yang telah pun duduk di Madinah, duduk di Semenanjung Arab agak lama. Untuk memujuk hati mereka, antara caranya adalah diarahkan umat Islam untuk solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka solatnya mereka ke Baitul Maqdis itu dengan harapan orang-orang Yahudi ini lunak hati mereka, kerana orang Yahudi mereka mengagungkan Baitul Maqdis. Namun begitu, sebagaimana yang kita maklum bersama, orang-orang Yahudi ni dia pemain pula Nabi SAW. Dia kata, dah tak ikut kami tapi pergi menghadap ke arah kami. Maknanya tujuan dan matlamat untuk memujuk hati mereka itu telah disalah ertikan atau telah dipermain-mainkan, itu lebih tepat, dipermain-mainkan oleh orang yang Yahudi, sehingga mereka mengatakan Nabi ni tak ikut mereka tapi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah perintah daripada Allah, dan antara hikmahnya adalah untuk memujuk mereka bahawasanya kita sebagai orang Islam menghormati juga dan mengagungkan salah satu daripada tanah suci yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana kita maklum, tanah suci ini ada 3. Yang pertama adalah di Tanah Haram di Mekah, kemudian di Baitul Maqdis, dan yang ketiga datangnya Al-Madinatul Munawwarah, kerana keberadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana. Okey, ringkas cerita lepas tu, bila mereka menghadap ke sana, setelah beberapa bulan, disebut dalam beberapa hadis, riwayat Tirmizi, ada riwayat kata 15, ada riwayat kata 16, dan ada riwayat kata 17. Kalau kita melihat kepada Al-Qurtubi menyebutkan, Al-Qurtubi sini menyebutkan 17 dan 18. Maknanya 17 ataupun 18 bulan. Ada riwayat kata 15 bulan, 16, 17, 18. Maknanya sekitar itulah. Maknanya lebih kurang 1 tahun lebih. Kalau setahun itu 12 bulan, setahun 5 bulan, lebih kurang itu setahun 6 bulan. Itu tempoh yang mana Nabi SAW dan para sahabat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun begitu, Nabi SAW, sebagaimana kalau kita baca dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 144, yang Allah Ta'ala sebutkan dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra'al masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah SWT menyebutkan bagaimana keadaan Nabi SAW yang pada ketika itu sering kali berdoa kepada Allah SWT untuk dikembalikan kiblat ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Pasal apa? Kerana disebut oleh para ulama, antaranya Al-Qurtubi sendiri sebut, kerana Al-Ka'batul Musyarrafah merupakan kiblat yang pertama, bahkan merupakan kiblatu abi, kiblat kepada tok nenek moyang Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Allah Ismail AS. Maknanya Nabi SAW ialah, walaupun orang kata arahan daripada Allah SWT itu menghadap ke arah Baitul Maqdis itu Nabi patuh, namun secara orang kata kasih dan sayang Nabi kepada Kaabah itu lebih tinggi. Kerana apa? Kerana itu merupakan orang kata kiblat yang pertama, dia merupakan kiblat kepada orang kata Nabi Ibrahim AS, kiblat kepada Nabi Allah Ismail. Maka kecenderungan Nabi SAW lebih selesa dan lebih berminat dan lebih cenderung untuk menghadap ke arah Ka'batul Musyarrafah. Maka dalam ayat Allah Ta'ala sebut bagaimana Nabi SAW sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dikembalikan ke arah Baitullahil Ka'bah. Maka disebutkan lebih kurang 15-16 bulan menghadap ke arah sana. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, fawalli qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka akhirnya kami palingkan ataupun kami arahkan balik kepada kamu, wahai Muhammad, kepada kiblat yang kamu sukai. Maknanya akhirnya perpindahan itu pun berlaku. Maknanya dikembalikan kiblat orang Islam kembali menghadap ke arah Ka'batul Musyarrafah. Apa yang menarik berkaitan dengan peristiwa tahwil qiblah ini, kita tengok bagaimana apa yang berlaku pada ketika itu bila arah kembali kepada daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah. Apa yang berlaku pada ketika itu, kita lihat bagaimana orang-orang beriman, mereka tidak ada masalah untuk ikut, kerana bagi mereka adalah kepatuhan mereka mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Maknanya ke mana saja Allah Taala suruh,
ke situlah kita akan menghadap. Itu orang beriman punya stand ataupun orang beriman punya pandangan ataupun tindakan. Ialah kecenderungan hati dan sebagainya, itu satu perkara yang biasa kerana itu sebagai minat dan juga sebagai kecenderungan. Tapi kepatuhan itu tetap kepada kehendak dan juga kepada aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dari sudut orang beriman. Cuma kita lihat bagaimana daripada sudut-sudut orang yang tidak beriman pada ketika itu. Bila Nabi SAW setelah lebih kurang 17 bulan menghadap ke arah Kaabah, maka akhirnya pada 18 Sya'ban, dalam riwayat daripada Ibnu Ishaq mengatakan pada 18 Sya'ban akhirnya Allah SWT mengarahkan untuk patah balik ataupun menghadap ke arah Baitullahil Kaabah. Apa mauqif ataupun tindakan daripada orang-orang bukan Islam yang ada pada ketika itu? Tentulah mereka tak suka, mereka mempermain-mainkan lagi. Macam mana kita sebut tadi, bila Nabi sampai di Madinah, orang-orang Yahudi mempermainkan Nabi. Kononnya kata kat Nabi, tak suka kami punya kiblat, tapi menghadap kiblat kami. Tapi bila Nabi patah balik ke Mekah, mereka kata apa? Tengok Nabi Muhammad dan orang Islam ni, dia tak konsisten pula. Kejap menghadap sana, kejap menghadap sini. Itu masalahnya pula, kan? Maknanya mereka mempermain-mainkan Nabi. Adapun orang-orang Mekah tu Mukarramah, mereka pemain. Samalah mereka kata. Duduk menghadap. Dulu pergi menghadap sana. Lah nak menghadap balik ke arah Kaabah. Begitu juga orang-orang munafik dan sebagainya, mereka mempermain-mainkan Nabi SAW. Cuma bagi orang Islam, bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah dikira orang yang taat, orang yang berbakti, orang yang taat pada Allah SWT itu menghadap ke arah mana, timur ataupun barat. Tapi orang walakinal birra man amana billah, tapi yang dikirakan sebagai taat itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Maknanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah asas. Maknanya kalau kata dia menghadap ke arah mana sekalipun, ianya bukanlah berkaitan dengan apa yang dia nak, tapi dia menghadap ke arah mana berkaitan dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku pada ketika itu. Maknanya bila Nabi dan orang Islam kembali menghadap ke arah Ka'batul Musharrafah, orang-orang bukan Islam ataupun orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka mempermain-mainkanlah. Mereka kata Nabi tak konsisten dan sebagainya. Walhal bagi Nabi SAW, bagi orang Islam, isunya bukan kerana konsisten arah untuk diarahkan, tapi ianya adalah untuk kepatuhan. Mana bila Allah Ta'ala suruh menghadap Kaabah, Kaabah lah. Bila Allah Ta'ala suruh menghadap Baitul Maqdis, Baitul Maqdis lah. Dan bila Allah Ta'ala suruh patah balik menghadap ke arah Kaabah, patah balik. Kerana bagi kita orang Islam, kita adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Kaabah atau Baitul Maqdis adalah arah berdasarkan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit berkaitan dengan apa yang berlaku pada ketika itu. Di sini dapat kita ambil pengajaran bahawasanya kita sebagai orang beriman, apa yang perlu kita perkukuhkan adalah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Maknanya kita bila beribadat, kita kena ada satu perasaan bahawasanya kita ni adalah hamba Allah Ta'ala. Kita menyembah Allah Ta'ala. Apa yang kita duk buat ni, yang kata solat, kita puasa dan sebagainya, kita mengarah ke arah kiblat ni, semuanya adalah berdasarkan perintah Allah. Perintah Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala perintah kita buat apa, kita buat. Itu dinamakan taat. Ya, kadang-kadang kita rasa kita suka buat begini, kita suka buat begitu, tapi apa yang kita buat itu haruslah berdasarkan kehendak juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak bawa di sini sekadar nak membuat satu renungan kepada kita semua, ataupun memberikan suatu pengajaran kepada kita. Kadang-kadang kita rasa wallahu alam lah, adakah ianya betul ataupun tidak, tapi sekadar kita memerhatikan gelagat kita umat Islam, sebahagiannya kita nampak macam seolah-olah bila contohlah ni cerita dalam kita kata kita pergi Mekah dan sebagainya kan, ya kita ta'zimkan Baitullahil Kaabah, ya kita ta'zimkan, kita membesarkan Kaabah, kita membesarkan tanah suci dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita bimbang cara kita buat tu, dia bukan mentakzimkan, sekadar mentakzimkan tempat, bukan sekadar mentakzimkan tempat dalam beribadat kepada Allah, tapi dia ada macam unsur-unsur sekadar
seronok dengan tempat tapi tidak memperhambakan diri pada Allah. Maksud macam mana? Maksud dia kadang-kadang kita buat ibadat ni dia macam upacara. Kita sebut upacara. Upacara ni apa dia? Kita buat ni pasal dia satu benda yang kita kena buat kerana dia mesti macam tu. Maka kita buatlah. Tapi lepas daripada kita buat, dia tak ada kesan pun. Tak ada kesan perhambaan, tak ada kesan takwa, tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, tak ada rasa merendah diri kepada Allah Ta'ala. Maknanya, contohlah. Okay. Straight to the point lah. Contoh macam kalau pergi dekat Kaabah ni, antara tempat yang paling orang duk berebut di mana? Di mana? Hajar Aswad lah kan? Hajar Aswad ni kadang-kadang duk pergi berebut tu. Yelah, kita tahu tempat tu sunnah Nabi SAW. Tapi dia punya tindakan itu, dia berebut macam tak kira apa dah. Dia tak kira apa. Saya teringat tok guru kami waktu ngaji dulu. Tok guru kami di Syria. Dia pernah pesan. Dia kata, pergi ke Mekah ni, pergi Hajar Aswad ni benda yang disunatkan. Tetapi kena ingat, buat benda yang sunat jangan sampai terlibat pada perkara haram. Dia selalu teringat, dia peringat kami tok guru ni. Waktu kami sebelum duduk sana dulu, sebelum pergi ke Mekah ni, pesan dia kata, pergi ke Masjidil Haram ni orang duk berebut lah, pergi ke Hajar Aswad tu bagus, tapi dia kata pergi tu jangan sampai buat benda haram. Sebab dia kata nak dapat benda sunat yang ada pahala, tak padan dengan dosa haram yang kita buat, akhirnya dapat dosa lagi besar. Contohnya apa dia kata? Dia kata contohnya bila kita pergi ke Kaabah ni, kita pergi ke Hajar Aswad ni, kita nak dapat benda sunat, nak cium dia, bagus. Tapi apa yang kita buat, kita apa? Kita pergi sigung orang, pergi katok kepala orang, pergi tolak orang, pergi apa lagi dan sebagainya. Itu maknanya kita telah menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain ni ialah haram lah, berdosa lah. Maknanya tak padan lah. Orang kata istilahnya tak padan dengan nak dapat pahala. Orang kata pahala sunat. Kemudian kita terlibat dengan perkara haram yang dosanya lebih besar. Itu contohlah. Ada orang kata pula, dia kata, Ustaz, kami tak pergi katok orang, tapi kami upah orang. Kan ada kalau siapa yang pergi di kawasan sekitar Masjidil Haram ni, adalah pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan dengan dia minta bayaran kat kita. Dia minta bayaran, kita bayar dia 500 rial ke 300 rial ke, dia tolong bawa kita. Ada benda ni berlaku. Kita pun bayar kat dia. Dia pun kata, tak apa, saya tak pergi katok orang, saya pakai guide, mana ada orang depan kita, bawa kita pergi untuk cium Hajar Aswad. Dia yang tolong katok bagi pihak kita. Itulah yang buruk namanya. Maknanya kita tak katok orang dan kita juga tidak menyebabkan orang lain katok orang lain. Maknanya kita pergi bayar tu, kita pun bersubahat samalah. Maknanya tak perlu. Maknanya itu contoh. Sama juga dengan benda-benda lain lah. Macam contohnya berkaitan dengan orang kata apa ni, kelambu Kaabah. Ya, benda tu ada kelebihan, ada benda yang dinamakan sebagai perasaan kita mentakzimkan dia. Tapi janganlah sampai melampau-lampau yang akhirnya kita buat benda-benda yang tak sepatutnya. Itu contohlah. Maknanya kita beribadat, ya, kita perlu mentakzimkan tempat-tempat yang Allah Ta'ala berikan takzim ataupun suruh kita mentakzimkan dia. Tetapi kita perlu ingat, at the end ataupun pada kemuncaknya adalah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sebut sebagai pengarahan ataupun mengarahkan ke arah Ka'batul Musyarrafah. Ianya salah satu daripada proses untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mana umat Islam diminta untuk ke arah Baitul Maqdis, mereka patuh dan taat. Dan akhirnya bila Allah Ta'ala suruh mereka kembali menghadap ke arah Baitul Maqdis, mereka kembali arahkan kembali ke arah Kaabah, mereka menghadap ke arah Kaabah kembali. Ini kemuncak kepada ubudiyah, kemuncak kepada kehambaan seorang hamba, iaitu apa saja yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi SAW suruh, dia akan buat. Apa yang dilarang, dia akan tinggalkan. Itu sikit berkaitan dengan tahwil qiblah dan yang kita boleh ambil pengajaran. Okey, apa lagi boleh kita ambil masa sikit lagi? Saya nak kongsi sikit lah satu lagi peristiwa. Ini ada kaitan dengan di Madinatul Munawwarah. Di Madinah. Di Madinah ni ada satu tempat yang juga menjadi tempat kita ziarah lah. Banyak juga jemaah umrah atau jemaah haji yang pergi ziarah, iaitu satu masjid namakan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni adalah salah satu masjid yang ada di sana, dan dia ada disebutkan peristiwa berkenaan ataupun kisah itu dalam beberapa hadis, antaranya riwayat Tirmizi rahmatullahi alaih. Cuma apa yang kita perlu faham bahawasanya Masjid Qiblatain ini dia adalah masjid yang dibina kemudian.
dia adalah pada asalnya, banyak riwayat menyatakan dia adalah pada asalnya adalah orang kata apa ni, peristiwa yang berlaku kepada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu sedang solat di satu kebun. Mereka solat di satu kebun yang mana ketika mana turun ayat perpindahan kiblat ni, mana mereka duduk di kawasan perkebunan, maklumat ataupun ayat turun di pekan Madinah ataupun di bandar Madinah, mereka tak dapat maklumat. Maka ketika mana mereka sedang solat, ada riwayat kata asar, ada kata asar, ada kata zuhur, mereka sedang solat ke arah mana? Ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Sebab mereka tak tahu lagi. Ketika mana mereka sedang solat itu, lalu seorang sahabat yang lain datang, kebetulan lintas di kawasan itu, mengkhabarkan kepada mereka bahawasanya orang kata bagi telah pun turun perintah untuk kembali menghadap ke arah Ka'batul Musyarrafah. Maka pada ketika itu mereka sedang solat, mereka tidak memutuskan solat mereka, mereka berpaling, mereka pusing, dia kona kata bagi menghadap daripada Baitul Maqdis yang ke arah utara, mereka kona sebanyak 180 darjah untuk menghadap ke arah selatan pula, iaitu ke arah Ka'batul Musyarrafah. Mana itu peristiwa peralihan yang berlaku dalam konteks para sahabat tadi yang mereka pada asalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian mereka patah baliklah, maknanya ketika mereka sedang semayang, ketika mereka sedang solat, mereka tidak pun orang kata berhenti daripada semayang, mereka teruskan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Baitullahil Kaabah. Maka sempena peristiwa itulah, di tanah kebunan itulah yang akhirnya dibina masjid, yang masjid itu dinamakan Qiblatain. Kerana apa? Kerana dalam masjid itu dia ada peristiwa di tapak itu dahulunya qiblat mereka yang pertama, Qiblatain itu dua qiblat, qiblatain dua qiblat, qiblatun qiblatani, qiblatain dua qiblat. Qiblat pertama ke arah Baitul Maqdis, dan kemudian mereka diberitahu bahawasanya telah pun berlaku perpindahan, mereka pun sedang solat, mereka berpindah tanpa memberhentikan solat mereka ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Maka dua qiblatlah, qiblat ke arah Baitul Maqdis satu, kemudian ke arah Ka'batul Musyarrafah yang kedua. Okey, itu sedikitlah berkaitan dengan peristiwa yang ada di Masjid Qiblatain. Okey, kesimpulan dia, saya pun tak mau ambil masa panjang. Kesimpulan dia, kita sebagai orang Islam, kita sebut tadi bahawasanya kita buat apa saja perkara pun dalam bab ibadah adalah tertakluk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa tahwil qiblah ini sebagai satu bukti yang jelas kepada kita semua bahawasanya kita sebagai orang beriman, apa yang kita buat terutamanya berkaitan dengan ibadat khusus adalah tertakluk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun terkadang apabila kita buat satu benda tu dia ada unsur-unsur kepuasan hati. Macam kita lah, kadang-kadang kita nak buat ibadat ni, contoh kepuasan hati, ada orang dia sampai ni pernah berlaku, dia tak mau semayang lagi, dia kata qada pun tak apa. Sebab apa? Dia kata tak puas, tak pakai kain pelikat. Contohlah, itu kepuasan. Mana contoh kepuasan? Lagi apa contoh kepuasan? Dia kata kalau semayang ni kita ajak tak ada lapik, contohnya kita pergi musafir, atas tanah, tak ada lapik apa, kita kata boleh semayang. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Taala jadikan kelebihan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ni, tanah di mana-mana pun boleh jadi masjid, tempat sujud kita. Bukan masjid makna khusus tu, makna tempat sujud. Dia kata tak puas lah kali tak semayang pun. Ataupun dia melambat-lambatkan solat. Sedangkan kepuasan itu, ya memang kadang-kadang pakaian kepuasan, tempat memberikan kepuasan dan sebagainya, tapi kena ingat akhirnya yang penting adalah perhambaan itu sendiri, mematuhi apa yang Allah Ta'ala suruh. Maknanya mendapatkan kesempurnaan itu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala suruh, tambah di kepuasan diri, itu bagus. Tetapi apabila dalam keadaan-keadaan tertentu tak boleh kita mendapatkan semaksimal kepuasan itu, kita letakkan sebelah kepuasan diri, kita letakkan ketaatan kita mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dengan peristiwa ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ikut kehendak Nabi, kalau ikut kepuasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah Nabi lebih selesa, Nabi lebih seronok, Nabi lebih suka menghadap ke arah
Ka'batul Musyarrafah, kerana itu adalah qiblatu abih, adalah qiblat kepada tok nenek moyang Nabi, itu Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi atas dasar kepatuhan, Nabi tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis. Cuma keinginan Nabi itu, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa Nabi akhirnya diperkenankan. Maka kesimpulan yang pertama adalah supaya kita mengubudiyah kita kuat kepada Allah Taala, perhambaan kita kuat kepada Allah Taala. Apa saja kita buat, kita pastikan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita dapat tahu bahawasanya kiblat ini adalah arah yang diarahkan kepada kita oleh Allah Taala, oleh Nabi SAW, untuk kita menghadap ke arahnya. Dia sebagai salah satu daripada lambang tauhid, penyatuan umat. Kita tahu bahawasanya bila kita salat semua ke arah yang satu. Ini salah satu daripada wahdatul ummah, wahdatul ibadah, wahdatul amal, wahdah kesatuan daripada umat Islam. Di serata dunia kita akan solat dengan arah yang sama. Disebut oleh Dr. Syauqi Abu Khalil rahmatullahi alaih dalam bukunya Tarikh Al-Islami. Dia kata salah satu daripada ciri-ciri tawahud al-ummah al-islamiyah, penyatuan umat Islam ini adalah melalui kiblat yang sama. Maka kita perlu sedar bahawasanya kita adalah umat Islam. Kita perlu bersatu untuk kita berganding bahu mengimarahkan bumi ini dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, daripada peristiwa tahwil qiblah ini kita boleh belajar tentang sikap manusia, terutamanya orang tak suka, sikap manusia, sikap negatif daripada orang tak suka pada kita. Apa saja yang kita buat dia akan pandang negatif lah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, mereka cari alasan untuk menghadap, kerana kononnya orang kata tak ikut mereka tapi menghadap ke arah kiblat mereka. Kemudian bila patah balik ke arah Kaabah, mereka kata Nabi tak konsisten. Maknanya apa yang boleh kita pelajari, itulah resam manusia. Bila dia tak suka, kadang-kadang dia akan kritik ataupun dia akan tohmah, dia akan buat apa sajalah, mana pun tak betul lah. Itu sifat manusia. Maka kita orang kata sebagai orang beriman, kita buat apa yang kita yakin, apa yang betul, berdasarkan panduan daripada agama. Kemudian kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau nak layan orang tak suka ni, memanglah kok mana pun tak habis. Kerana mindset orang yang tak suka ni, dia kok mana pun dia akan nampak daripada sudut yang negatif. Adapun kita cubalah untuk belajar, lihat daripada sudut-sudut yang positif. Dan itu daripada pihak orang tak suka lah. Kita pula mungkin kita ada benda yang kita tak suka kat orang, tapi kita janganlah tiru perangai tu. Maknanya orang lain ataupun secara umumnya masyarakat ataupun orang ramai, dia bila tak suka tu benda, dia kok mana pun tak suka. Itu satu sudut. Tapi daripada kita pula, sekitar ni, apa yang boleh kita pelajari, kita cuba untuk menjadi orang yang lebih objektif. Walaupun benda tu kita aspek yang kita tak suka, tapi kalau benda tu dia buat betul, dia buat tepat, dia buat tak ada masalah, maka kita janganlah semua benda kita pertikaikan dan persalahkan. Itu faktor yang ketiga. Dan faktor yang keempat lah, yang terakhir, boleh kita sebut bahawasanya dengan perpindahan kiblat ini dapat disimpulkan bahawasanya Islam merupakan agama yang rahmah, agama yang kasih sayang, agama yang sebenarnya nak mengajak kepada semua orang untuk kita bersama. Sebagaimana diusahakan untuk memujuk hati orang-orang Yahudi. Dia bukan saja-saja tu nak pujuk hati orang Yahudi, kerana menyedari bahawasanya mereka itu adalah mad'u yang boleh untuk kita ajak, boleh untuk kita orang kata bantu mereka. Maka diarahkan ke arah sana dalam masa yang tertentu untuk memujuk hati mereka, berdakwah kepada mereka dengan kaedah itu, agar mereka terpaut hati kepada Islam. Dan walaupun ianya gagal, tapi sedikit sebanyak itu adalah salah satu usaha yang dilakukan. Dan begitulah dakwah, bagaimana disebutkan oleh Maulana Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dalam buku dia berkaitan Sifatud Da'i wa Da'wah. Lebih kurang tu maksud bukunya, menyebutkan bahawasanya dakwah ini dia tak tertakluk kepada satu kaedah, dia kena pelbagai. Al-Quran dan hadis itu sebagai panduan kita. Maka antara panduan dalam dakwah ni adalah kita cuba mencari pendekatan-pendekatan yang boleh kita cari sudut-sudut penyatuan dan juga kebersamaan itu. Maka insya-Allah lah dalam konteks dakwah pun kita berusaha untuk memperbagaikan cara dan pendekatan dan wasilah untuk orang selesa dengan Islam,
bukan sekadar selesa itu bermaksud slogan semata-mata, tapi keselesaan itu dalam bentuk realiti dan waqi' sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau mereka tak beriman juga, itu adalah disebabkan kedegilan lah. Maknanya setelah memaksimumkan wasilah, memaksimumkan akhlak yang mulia, memaksimumkan pendekatan yang pelbagai, memaksimumkan attitude dan sifat yang baik dan sebagainya, tapi kalau akhirnya mereka tak terima, itu adalah kerana sikap mereka, kerana kesombongan mereka. Tapi kita sebagai da'i sentiasa akan terus buat kerja menunjukkan akhlak yang baik, mencari wasilah-wasilah atau pendekatan-pendekatan yang berbeza. Itu sedikitlah perkongsian pada malam ini. Dalam bulan Sya'ban ini, kita ingat bahawasanya peristiwa perpindahan kiblat. Peristiwa perpindahan kiblat merupakan salah satu peristiwa yang telah pun berlaku pada zaman Nabi SAW. Namun begitu, di sebalik peristiwa itu banyak ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil. Yang apa yang kita cerita pada malam ini adalah sebahagian daripada ibrahnya. Boleh lagi tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana untuk terus mengkaji dan mempelajari apa lagi hikmah-hikmah daripada peristiwa ini. Yang penting, apa yang berlaku tidak sia-sia. Apa yang berlaku itu bukan sekadar penceritaan pengelipur lara, tapi apa yang berlaku adalah untuk kita ambil ibrah dan pengajaran untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia dalam mencari redha Allah Ta'ala dan menuju ke alam akhirat, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam slot perkongsian ringkas santai. Saya suka nama santai lah, pasal kita bukan kuliah maghrib. Dan tak biasa juga nak buat live macam ni, selalu duduk ceramah ada audien depan. Hak ni audien dalam Facebook ni. Tapi tak apa, kita berkongsi. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang. InsyaAllah dalam page Az-Zuha Travel and Tours ini kita akan bawakan setiap malam, InsyaAllah pada malam esok. Saya difahamkan sahabat saya lah, Puas Ustaz Hamim Bismaun daripada Selangor. Malam ni saya daripada Kedah. Malam esok bersama Ustaz Hamim daripada Selangor, insyaAllah akan berkongsi dengan tuan-puan apa yang boleh diambil manfaat melalui slot ini, insyaAllah. Saya ambil kesempatan juga untuk ucap terima kasih kepada semua. Jangan lupa kita patuhi arahan pihak berkuasa untuk terus berada di rumah. Orang kata bersihkan diri kita, kerap cuci tangan, katuk mulut dan hidung, jaga jarak 1 meter. Kalau keluar juga jaga jarak. Dan seterusnya kita banyak berdoa sembahyang hajat, dan kita memberikan sokongan yang penuh kepada semua pihak-pihak yang terlibat, dan bertenang semua, kita hadapi benda ini dengan baik. Wallahu alam, kita jumpa lagi insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.